Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong telah mengeluarkan titah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Baginda telah bertitah selepas bertemu dengan Anwar Ibrahim, bertemu dengan Syed Hamidi, Muhyiddin Yassin, dan sekali lagi pada hari ini Baginda yang di Pertuan Agong telah bertemu dan dengan pemimpin Barisan Nasional dan juga pemimpin daripada GPS Sarawak. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Agong telah keluarkan titah, iaitu Agong titahkan supaya Barisan Nasional sertai Kerajaan Perpaduan. Itu demikian kata daripada Presiden UMNO sendiri, Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional iaitu Ahmad Zahid Hamidi telah berkata selepas pertemuannya dengan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong selepas Syed Hamidi menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, bahawa yang di Pertuan Agong telah menitahkan bahawa semua ke-30 ahli parlimen parti itu mesti mengambil bahagian di dalam Kerajaan Perpaduan. Mau cakap apa lagi? Kalau sudah Agong titahkan seperti itu dan tetap tidak juga diambil, adakah itu dianggap sebagai satu yang tidak mengikut, ingkar kepada arahan daripada titah di Pertuan Agong? Memberitahu hal itu kepada Malaysia Kini, Ahmad Zahid berkata dia bersama dengan dua lagi pemimpin tertinggi gabungan berkenaan telah menerima titah tersebut semasa mereka menghadap Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pagi tadi. Ditanya mengenai sikap berkecuali Barisan Nasional seperti yang telah dinyatakan beberapa pemimpin parti itu, Ahmad Zahid Hamidi menjawab, tak ada. Bukan itu titah tuanku, katanya. Titah tuanku ialah untuk bentuk Kerajaan Perpaduan, jelasnya lagi. Selain Ahmad Zahid, turut menghadap Agong ialah Timbalan Presiden UMNO sendiri iaitu Muhammad Hassan dan Setiausaha Agong Barisan Nasional Abdul Kadir. Mereka menghadap kira-kira pada jam 10.30 pagi tadi. Agong semalam sebenarnya telah menitahkan agar kesemua 30 ahli parlimen BN untuk hadir di Istana Negara pagi ini untuk ditemu bual secara langsung dalam usaha Baginda melantik Perdana Menteri Malaysia yang baru. Bagaimanapun, menurut Zahid Hamidi, sesi itu telah digantikan dengan pertemuan mereka bertiga saja yang menghadap Agong. Susulan titah Agong pagi tadi itu, Ahmad Zahid berkata titah tersebut akan dibincangkan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dan kemudiannya akan dibawa di Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh ibu pejabat parti tersebut, mesyuarat MKT UMNO dijadualkan akan berlangsung pada jam 8 malam ini dan diikuti dengan pertemuan untuk Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Adakah jika mereka menolak titah ini, mereka dianggap sebagai derhaka, mereka menentang dan tidak bersetuju dengan titah Agong? Siapa lagi titah yang harus diikut kalau bukan titah daripada Agong? Pada pendapat saya, oleh kerana ini adalah titah diraja, dijunjung tinggi, saya fikir Barisan Nasional perlu menjunjung titah. Saya fikir Barisan Nasional perlu mengikut kata titah daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Sekiranya ini adalah titah diraja, titah direct daripada yang di Pertuan Agong. Kita nantikan bersama-sama. Sementara itu kita dapati bahawa melalui keputusan ini terbukti belum ada lagi kerajaan yang dapat dibentuk dan belum ada lagi calon Perdana Menteri yang dipilih untuk menjadi Perdana Menteri. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong telah mengeluarkan titah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Baginda telah bertitah selepas bertemu dengan Anwar Ibrahim, bertemu dengan Syed Hamidi, Muhyiddin Yassin, dan sekali lagi pada hari ini Baginda yang di Pertuan Agong telah bertemu dan
dengan pemimpin Barisan Nasional dan juga pemimpin daripada GPS Sarawak. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Agong telah keluarkan titah, iaitu Agong titahkan supaya Barisan Nasional sertai Kerajaan Perpaduan. Itu demikian kata daripada Presiden UMNO sendiri, Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional iaitu Ahmad Zahid Hamidi telah berkata selepas pertemuannya dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas Zahid Hamidi menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, bahawa Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan bahawa semua ke-30 ahli parlimen parti itu mesti mengambil bahagian di dalam Kerajaan Perpaduan. Mau cakap apa lagi? Kalau sudah Agong titahkan seperti itu dan tetap tidak juga diambil, adakah itu dianggap sebagai satu yang tidak mengikut, ingkar kepada arahan daripada titah Yang di-Pertuan Agong? Memberitahu hal itu kepada Malaysia Kini, Ahmad Zahid berkata dia bersama dengan dua lagi pemimpin tertinggi gabungan berkenaan telah menerima titah tersebut semasa mereka menghadap Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pagi tadi. Ditanya mengenai sikap berkecuali Barisan Nasional seperti yang telah dinyatakan beberapa pemimpin parti itu, Ahmad Zahid Hamidi menjawab, tak ada. Bukan itu titah tuanku, katanya. Titah tuanku ialah untuk bentuk Kerajaan Perpaduan, jelasnya lagi. Selain Ahmad Zahid, turut menghadap Agong ialah Timbalan Presiden UMNO sendiri iaitu Muhammad Hassan dan Setiausaha Agong Barisan Nasional Abdul Kadir. Mereka menghadap kira-kira pada jam 10.30 pagi tadi. Agong semalam sebenarnya telah menitahkan agar kesemua 30 ahli parlimen BN untuk hadir di Istana Negara pagi ini untuk ditemu bual secara langsung dalam usaha baginda melantik Perdana Menteri Malaysia yang baru. Bagaimanapun, menurut Zahid Hamidi, sesi itu telah digantikan dengan pertemuan mereka bertiga saja yang menghadap Agong. Susulan titah Agong pagi tadi itu, Ahmad Zahid berkata titah tersebut akan dibincangkan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dan kemudiannya akan dibawa di Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh ibu pejabat parti tersebut, mesyuarat MKT UMNO dijadualkan akan berlangsung pada jam 8 malam ini dan diikuti dengan pertemuan untuk Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Adakah jika mereka menolak titah ini, mereka dianggap sebagai derhaka, mereka menentang dan tidak bersetuju dengan titah Agong? Siapa lagi titah yang harus diikut kalau bukan titah daripada Agong? Pada pendapat saya, oleh kerana ini adalah titah diraja, dijunjung tinggi, saya fikir Barisan Nasional perlu menjunjung titah. Saya fikir Barisan Nasional perlu mengikut kata titah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya ini adalah titah diraja, titah direct daripada Yang di-Pertuan Agong. Kita nantikan bersama-sama. Sementara itu kita dapati bahawa melalui keputusan ini terbukti belum ada lagi kerajaan yang dapat dibentuk dan belum ada lagi calon Perdana Menteri yang dipilih untuk menjadi Perdana Menteri. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.